okey view dia. InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bersama-sama kita berkumpul. InsyaAllah pada hari ini alhamdulillah kita merendahkan hati kita, merendahkan fikiran kita, seluruh hidup kita supaya segala-galanya kita tundukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin merasakan bagaimana perlunya kita untuk sentiasa bersama-sama dengan Allah setiap masa. InsyaAllah kita mulakan dengan kita mentajdidkan syahadah kita. Kita mentajdidkan syahadah kita, kita memperbaiki kalimah iman yang ada dalam diri kita ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita sama-sama merasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berbagai nikmat kepada kita, dan nikmat-nikmat itu adalah merupakan perkara yang sentiasa kita perlu rasai kesyukurannya. Kita kena berterima kasih ke Allah lah, sebanyak yang mungkin. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan pada semalam, iaitu berkenaan dengan solatul daim, berkenaan latihan-latihan bagaimana kita ingin sama-sama membawa suasana yang ada di dalam solat. Suasana yang ada di dalam solat itu kita nak bawa keluar daripada solat, bawa kepada kehidupan kita. Jadi kita dah bincangkan semalam, insya-Allah kita ulang baliklah sedikit sebagai review kita, bahawa apabila kita ingin solat, maka hati kita perlu kita bertawajuh, dia panggil. Bertawajuh ni maknanya kita sentiasa menjadikan hati kita itu berada di hadapan Allah. Kalau tubuh badan kita menghadap kiblat, solat menghadap kiblat, tetapi hati kita nak merasakan bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak nampak Allah, mata kita tak mampu nak melihat Allah. Walaupun kita kata kita tidak boleh lihat Allah, tidak boleh mendengar
Tidak panca indera kita tak boleh, kan? Tetapi hati kita boleh. Macam mana hati kita untuk kita nak bawa mengenal Allah tadi? Tidak lain kita nak merasai bahawa kita sedang berada di hadapan dia, berada di depan dia. Maka hati yang berada di hadapan dia itu, dia tidak berpaling kepada yang lain, tak ingat lain lah. Hati kita tak ingat yang lain. Hati kita hanya mengingati bahawa kita ini sedang berdepan dengan Raja, kan? Maha Raja, kita kata Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita merasai kebesaran dia, kehebatan dia, sifat-sifat dia semua tu kita nak rasai. Kalau pada masa tu kita lihat dalam solat, kita membayangkan kita berhadapan dengan dia, maka perkara yang pertama sekali, kita nak merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang dah semalam, macam mana nak merasai kebesaran Allah ni. Nak merasai kebesaran Allah ni tak susah sebenarnya. Yang pertama sekali, kita nak rasa kita semua ni dijadikan oleh Allah, kita milik Allah. Allah Tuhan punya kita. Mata kita, telinga kita, hidung kita, hidup kita ni pun Allah punya. Allah bagi hidup kita, sampai ada orang sampai satu hari je. Kadang-kadang tak sampai satu hari pun lahir-lahir mati terus. Mati terus lahir-lahir. Ada yang hidupnya sampai remaja 20-an, ada yang 30-an, ada yang sampai 60-an, 70-an, ada yang 100 tahun lebih, kan? Jadi kita nak rasa bahawa hidup kita ni pun dipunyai oleh Allah. Allah yang punya. Jadi Allah memberikan kepada kehidupan, dan bila masa saat kita meninggalkan dunia ni, maka Allah akan ambil kita. Kita suka tak suka, kita sedia tak sedia, kita sakit ke, kita sihat ke, kita kaya ke, kita miskin ke, keadaan apa pun kita sedang berada, maka Allah ambil. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka, maka tidak dilambatkan walaupun satu saat, tidak dicepatkan walaupun satu saat. Jadi kita nak rasa senang, nak rasa kebesaran Allah ni mudah sangat. Lebih cerah daripada cahaya matahari. Kalau kita tengok matahari silau dah, nak melihat kebesaran Allah ni lebih mudah lagi. Buktinya, hidup kita tidak boleh kuasa sepenuhnya. Ada orang nak sihat tapi tak boleh sihat. Rupanya sihat tu Allah punya, dia sakit. Ada orang nak kaya, tak dapat kaya-kaya. Kenapa tak kaya? Kerana Allah, kekayaan tu pun Allah punya. Ada orang dah kaya nak miskin, nak jadi orang miskin, dia rasa keseorangan, rasa nak jadi orang miskin, dia tak miskin. Macam siapa nak miskin? Contohnya macam Bilal Ibn Rabah radhiyallahu an. Bila Allah dah berikan kepada dia, dibukakan pintu rezeki kepada beliau tu, Bilal Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf. Bila dah Abdul Rahman bin Auf itu diberikan oleh Allah kekayaan, dia kata sehingga kan kalau aku jalan-jalan, duduk atas batu, aku selak batu, di balik batu ada emas, macam gitu sekali. Jadi dia mungkin nak rasa miskin, tapi tak boleh, Allah dah bagi dia kaya, tak miskin. Ada orang nak sakit juga, tapi tak dapat sakit. Jadi kita lihat manusia ni ada pelbagai-bagai, menunjukkan bahawa apa yang ada dalam kehidupan kita ni bukanlah milik kita, tapi milik Allah. Allah yang tentukan. Begitu juga tubuh badan kita, mata kita, telinga kita. Ada orang tak nak sakit, tiba-tiba bangun-bangun tidur, mata merah sakit. Pergi hospital, terpaksa cuci sebagainya, mata dia masuk abuk, kena infection sebagainya. Ada orang pula dia nak mata, nak melihat, lahir-lahir dah buta. Ada orang yang sakit, tiba-tiba dia sembuhkan. Jadi semua tu milik Allah. Bila kita ajak kita berfikir, kita akan melihat bahawa semua itu kebesaran Allah. Dan bila kita merasai kebesaran Allah itu, maka maksud kita menghadap hati kita kepada kebesaran Allah itu tidak lain ialah kita nak merasakan bahawa bagaimana kita ni kerdil sangat. Kita ni hina sangat. Jadi maksud menghadap Allah itu ialah kita akan mengenal diri kita ni hamba. Itu maksud kita kata menghadap Allah. Bila menghadap Allah ni, kalau kita tidak merasa diri kita hina, kecil, lemah, perlukan dia, maka sesungguhnya kita belum lagi menghadap dia. Hati kita belum lagi. Walaupun kita semayang. Semayang sampai 1000 rakaat satu hari. 100 rakaat malam. Contohnya kan. Tiap-tiap malam kita sembahyang, kita buat macam-macam. Tapi
hati kita masih lagi tidak menghadap Allah. Kenapa tak menghadap Allah? Yang pertama, hati kita tak rasa. Bukan tak tahu. Tahu Allah hebat tadi. Tahu Allah maha besar tadi. Tapi tak rasa. Tidak merasai kebesaran Allah. Dan bila tidak merasai kebesaran Allah, tentulah kita tidak merasai kekerdilan kita. Lemahnya kita. Hinanya kita sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai manusia. Hinanya kita sebagai seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kita kata kita ada kereta. Kereta tu pun Allah punya. Dia boleh ambil, dia boleh bagi. Jadi sebab itulah kita nak kena rasai akan hakikat salatul daim itu. Salat yang berterusan. Apabila kita berada di luar daripada waktu salat, di luar daripada ketika kita bersembahyang itu, kita nak merasai hati kita ni, kita nak latih menghadap Allah, bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertawajuh ini, apakah perasaan yang ada pada orang yang bertawajuh kepada Allah ni, yang menghadap Allah ni? Hati dia menghadap Allah, badan menghadap kiblat, tapi hati menghadap Allah kan. Dia merasa kebesaran Allah. Dia melihat pokok, dia nampak pokok tu Allah berkuasa, Allah yang jadikan. Dia melihat langit, langit Allah yang jadikan. Dia tak mampu nak buat langit. Dia melihat makanan, Allah yang beri rezeki pada dia. Walaupun dia kata aku beli tu pun Allah yang bagi kan. Jadi dia merasai akan hakikat itu, sehingga akhirnya perasaan dia apa? Dia rasa diri dia memerlukan Allah tadaruk. Yang paling tinggi sekali kedudukan seorang hamba ketika solat, terutamanya solat yang benar-benar solat sembahyang tu, dan juga ketika solatul daim, ketika dia luar daripada solat tadi, ialah apabila hati dia rasa rendah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah, dan tadaruk. Tadaruk ni apa? Kita rasa perlukan Allah. Kita rasa kita fakir, kita rasa kita tak ada kekuatan. Sebab tu orang-orang yang mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan dia. Dia akan semakin dekat dengan Allah. Semakin dia rasa dia memerlukan Allah, sehingga akhirnya dia akan melihat kebesaran Allah itu, maka dia tidak akan melihat diri dia. Akhirnya tak nampak diri dia dah. Kenapa tak nampak diri dia? Yang pertama, kekaguman dia melihat kebesaran Allah tu. Dia melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah tu, kagum pada Allah tadi, sampai dia terlupa diri dia. Sampai dia tak nampak dah diri dia. Aku tak ada apa dah, dia kata. Aku tak ada apa. Maka apabila timbul satu perasaan bahawa aku tidak ada melainkan aku diadakan, aku tidak kuat melainkan aku dikuatkan oleh Allah, aku tidak jadi melainkan aku tidak hidup melainkan aku dihidupkan, timbul satu perasaan, timbul satu pemikiran, satu pegangan, i'tikad bahawa sesungguhnya segala-galanya ada biiznillah, dengan izin Allah, dengan kudrah Allah, kuasa Allah, iradah Allah, kehendak Allah, dengan keizinan Allah. Maka ketika itulah dia rasa diri dia tak ada apa-apa dah. Dia tak ada dah. Seolah-olahnya tak ada lah. Ini perasaan kan. Dari sudut fizikal masih ada lagi kan. Dari sudut syariatnya kita masih ada lagi. Tapi perasaan dia rasa. Bila dia rasa dia tidak ada, maka pada ketika itu, maka sampailah dia kepada Allah. Wusul. Orang yang sampai kepada Allah, yang dipanggil al-wasilin ataupun al-wasil. Al-wasil ni maknanya seorang yang sampai kepada Allah. Para ulama kita mengkaji, dia kata bahawa, saya cakap dengan benda dengan perkataan yang senang, bila kita rasa diri kita tak ada apa-apa. Rasa bukan fizikal. Fizikal masih ada, tangan masih ada kan. Kita punya badan masih ada kan. Kita punya kehidupan masih ada, tapi hati kita rasa kita tak ada. Hati kita rasa. Kenapa tak ada? Sebab aku bukan hidup, aku dihidupkan oleh Allah. Aku tidak kuat, aku tak ada kekuatan, Allah bagi aku kekuatan. Semuanya ada Allah, dia perasaan. Bila dia rasa begitu, maka ketika itulah para ulama mengatakan dia telah menjadi al-wasil. Al-wasil ni orang yang telah sampai kepada Allah. Tapi nak sampai kepada Allah ni bukan senang. Teori senang lah, cakap ni senang. Tapi nak capai kepada Allah ni, mesti kita ada perasaan itu. Dan perasaan itu pula tak akan dapat sehingga hati kita kenal Allah sungguh-sungguh. Kenal sampai peringkat merasai. Ini nak sebut salatul daim, dia bermula dengan tawajuh. Tawajuh ni maknanya menghadap Allah di dalam solat, kita bawa keluar. Sehingga kita merasakan bahawa kita sentiasa dipandang oleh Allah. Allah melihat kita. Didengar oleh Allah, Allah mendengar apa yang kita bisik-bisik. Diketahui oleh Allah, diawasi oleh Allah, Ar-Raqib.
Kan Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati. Jadi kita tak boleh, kita rasa ni perasaan ni, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang betul-betul berubudiyah. Maknanya dia beribadah kepada Allah sepanjang masa. Jadi sebab itulah solatul daim membawa maksud yang pertama sekali, hati kita sentiasa kita latih, kita rasa peka dengan apa yang ada di sekitar kita, melihat dan kemudian kita nak rasai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itulah sebenarnya yang wajibul wujud, yang wajib wujud, yang patut mesti ada lah. Orang lain tak semesti ada. Dan dia yang maha berkuasa, yang maha menjaga, yang maha memelihara, Al-Hafiz, yang maha memelihara. Jadi ini yang kita nak kena rasai apabila kita berada di luar solat. Jadi dalam solat lebih lagi lah. Sebab tu dalam solat ni pemikiran kita, hati kita, kan, walaupun kita berdiri, selagi tidak bertawajuh kepada Allah, selagi itu hakikatnya maknanya dari sudut sebenarnya belum solat lagi. Walaupun di luar ni nampak solat. Ini yang digambarkan sebagai lalai, kan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celaka kepada orang yang solat, orang yang macam mana? Orang yang solatnya lalai, melalaikan solat, dan dia lalai dalam solat. Solat, hati dia tidak bertawajuh kepada Allah, tak menghadap Allah. Hati dia menghadap siapa? Menghadap dia punya problem hidup dia. Dia susah hati, fikirkan anak-anak, kan. Hati dia tengah semayang fikir anak, kan. Teringat anak-anak, teringat harta dia, pekerjaan dia, teringat masalah-masalah kehidupan dia, teringat ujian-ujian yang Allah bagi. Jadi dia tidak bertawajuh kepada Allah. Nampak? Jadi maknanya sebenarnya apabila kita tidak boleh bertawajuh kepada Allah ni, menghadap Allah hati tadi, kita belum kenal Allah lagi. Masih lagi teori lah. Teori. Jadi sebab itu perlukan kepada tamrin, perlukan kepada riadah. Riadah ni apa? Bukan suka main bola tu aja. Riadah ni hati kita perlu dilatih. Hati kita perlu dilatih, kan? Latihan-latihan untuk menjadikan hati kita itu bersih, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi natijah daripada tawajuh tadi, kita bawa dalam solat, kita bawa keluar solat, dalam dipanggil solatul daim, solat sembahyang yang berterusan, maka hati kita latih bertawajuh. Kita menghadap ke timur, kita menghadap ke barat, ke selatan, ke utara, ke mana sahaja kita menghadap, maka sentiasa hati kita berhadapan dengan Allah. Kita merasai Allah ni Ar-Raqib, Allah ni yang maha memelihara, mengawasi. Allah maha menguasai, mengawasi. Dan lalu timbullah perasaan rasa mengagungkan Allah. Kita pun rasa rendah diri ke Allah. Dan kemudian yang paling penting sekali, kita rasa kita berhajat kepada Allah, berhajat kepada pertolongan Allah. Macam mana orang sakit mata? Sakit mata dia berhajat nak melihat. Dia berhajat kepada mata untuk melihat. Dia lebih berhajat kepada Tuhan yang memberi mata pada dia. Kalau kita berhajat kepada lidah untuk bercakap, maka kita lebih memerlukan Tuhan yang memberikan lidah untuk kita bercakap tadi. Maknanya kita memerlukan Allah, berhajat kepada Allah lebih daripada kita hajatkan apa sahaja yang ada di hadapan kita dalam hidup kita. Kenapa? Kerana segalanya itu daripada Allah. Innalillah. Segalanya daripada Allah. Maka sebab itulah orang yang bertawajuh kepada Allah tadi, maka dia pun akan merasakan keperluan dia kepada Allah. Dia rendah diri ke Allah. Dia sentiasa puji Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah dia nak berzikir. Mudah dia nak nyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah. Kenapa mudah? Kenapa? Kerana hati dia dah menghadap Allah. Macam kita nak puji seseorang, orang yang kita hormati berada di depan kita, kemudian kita jumpa dia, kita panggil dia yang berhormat. Kalau YB lah, yang berhormat, tuanku, kita panggil tuanku, kan. Tuanku, terima kasihlah tuanku kerana memberikan pertolongan kepada orang kampung, kan. Kita ingat dia punya ni sebab kita berdepan dengan dia. Jadi apabila hati berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi dia teringat nyawa dia Allah bagi, kesihatannya Allah bagi, hartanya Allah bagi, apa sahaja, anak-anaknya, cucunya, pelajarannya, pekerjaannya, kehidupan seluruhnya diberikan oleh Allah. Maka hati yang menghadap pada Allah tentulah dia akan merasa kebesaran Allah. Dia pun tunduk, dia tawaduk. Tawaduk tadi akhirnya dia bersifat tadaruk, maksima. Dia merasa memerlukan, maksima merasakan memerlukan Allah itu, itulah perhambaan yang sebenar.
Bila kita dah tak rasa dah diri kita ni ada, bila kita tak rasa dah diri kita ni kuat, melainkan kita diadakan, kita diberikan kekuatan, segalanya diberikan kekuatan oleh Allah, barulah disebut al-wasil, orang yang sampai kepada Allah. Dari sudut teorinya mudah ni, tapi dari sudut bagaimana nak rasai tu, kita lebih rasa dunia yang ada di depan keliling kita ni lebih dekat daripada Allah. Buktinya masa sembahyang kita ingat dia, masa sembahyang teringat apa masalah dia. Mungkin kalau kita kerja nak buat tesis, tengah nak buat tesis, teringat tesis. Tak habis lagi tesis ni. Kalau kita niaga, teringat, aku tak tutup kedai lagi. Kan? Kalau kita tak makan lagi lapar, aku tak makan lagi, teringat. Jadi hati kita belum bertawajuh kepada Allah. Jadi nak latih ni, latihan ni. Jadi kita nak kena, ni hakikat dia begitu. Sehingga kemudian selepas kita merasai kebesaran Allah, kita rasa diri kita fakir, kita rasa kita perlukan Allah, maka kita pun sentiasa minta ke Allah. Banyak sebut nama dia. Kan? Kalau kita hajat kepada pemeliharaan Allah, kita pun zikirkan, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kan? Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, yang maha kuasa. Ya Allah, yang maha mulia, yang maha menguasai, yang maha besar, yang maha agung, yang maha menguasai, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ulang-ulangkan. Ataupun Ya Hayyu, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang berikan kehidupan padaku. Wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, yang memberikan kepada aku kekuatan dan kekuasaan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang hebat melainkan Kau, tidak ada yang nyata melainkan Kau. Ya Hayyu, Ya Qayyum, la ilaha illa anta, Ya Hayyu, Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Kita ulang-ulang. Kenapa kita ulang? Hati kita, kita latih hati kita menghadap Allah. Sebab tu bila kita membaca zikrullah, hari ni kita buat di studio kita kat luar ini. Kita berada di kat luar daripada Kuala Lumpur, insya-Allah dalam proses kita nak pergi ke Melaka, sama-sama duduk di Melaka ni untuk sama-sama kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita yang sedang berusaha nak memenangi rakyat, nak kenal dengan rakyat. Jadi saya pun nak belajar lah nak kenal dengan rakyat ni, kesan pergi ke Melaka dan sebagainya. Ya tuan-tuan dan puan Allah. Jadi kita zikir ni, kenapa? Apa tujuan zikir? Zikir untuk mengingati Allah. Apa maksud zikrullah? Zikrullah tu memang mengingati Allah. Mengingati Allah. Dan apabila berzikir tu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bila kamu zikir pada Allah, hati kamu tenang. Masa bila hati tenang? Ada orang cakap dengan kita kan, Ustaz, kenapa saya zikir banyak dah, 1000 kali satu hari, 10,000 kali la ilaha illallah, tapi hati tak tenang-tenang. Saya rasa sedih je, rasa takut je. Kenapa? Rupa-rupanya kita zikir, kita tak ingat Allah, kita ingat masalah kita. Kita ingat masalah kita. Apa masalah kita? Ada syirik, ada gangguan sihir. Kita zikir supaya kita dijauhkan daripada sihir. Yang kita ingat sihir, kita tak ingat Allah. Kan, sihir orang sihir kita kan. Tak kira lah sihir apa pun, sihir. Orang sihir kat kita. Orang sihir adalah berlaku kesakitan kita kan. Kesakitan kita tu berlaku kemudian kan kita pun zikir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, la ilaha illa anta, Ya Hayyu, Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Kita pun zikir. Yang kita ingat bukan Allah. Yang kita hadapkan hati kita bukan Allah. Yang kita hadapkan hati kita tu sihir yang kita nak ubat. Ada orang nak kebal, dia baca surah Al-Ikhlas. Dia kata nak kebal, baca surah Al-Ikhlas 500 kali satu malam, mesti baca. Ataupun dalam masa satu malam 500 kali, dia kata. Adalah berapa puluh ribu kali agaknya kan. Lepas tu dia pun bacalah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca surah Al-Ikhlas 500 kali dia baca. Baca, dapat kebal tak? Mungkin Allah bagi dia kebal. Orang cucuk tak lot, orang tetak tak putus kan. Tapi hati dia tenang tak? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikir, mengingati Allah, hati kan tenang. Hati tak tenang, sembahyang pun tak khusyuk. Kan? Kenapa? Kerana hati tidak menghadap Allah. Dia baca sesuatu zikir tu untuk dapat dunia. Untuk dapat dunia. Jadi bila dapat dunia, dapat tak dunia? Mungkin Allah bagi, mungkin Allah tak bagi.
Mungkin Allah bagi, mungkin Allah tak bagi. Dia nak sebut kat sini, kan? Dia dapat apa? Dia dapatlah dunia tu mungkin Allah bagi. Tapi Allah dapat tak? Dapat dekat Allah tak? Dapat merasai kekuasaan Allah tak? Dapat mengenal Allah? Tak dapat. Sebab hati tidak bertawajuh kepada Allah. Bila hati tidak bertawajuh, tidak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia baca Quran pun tak jadi apa-apa. Dia semayang pun tak jadi apa-apa. Malahan Allah laknat pula dia semayang. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Yang solat dalam keadaan lalai. Lalai kenapa? Hati tidak menghadap Allah. Ya, sebab tu kita kena latih dengan salah satu latihan kita, zikrullah. Jadi zikrullah ni bukan hanya sekadar ingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ingat Allah. Tapi sebenarnya macam mana hati kita nak menghadap kepada Allah, af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah. Nak menghadap nama-nama Allah tu yang berlaku di depan kita ni. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, nak menghadap, hati kita nak menghadap Allah. Jadi setiap kali kita berzikir tu, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kali kita berzikir tu, sebenarnya hati kita nak kita hadapkan, kita nak bawa di depan Allah. Pada masa tu kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, kan? Kita nak rasa bagaimana segala puji milik Allah. Kita pun rendah diri kat dia, kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, kan? Allah Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pengasih, ya Allah. Kita nak rasa kasih sayang Allah. Macam kita baca bismillah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim ni, kalau kita tengok betul-betul, tak ada apa-apa. Tapi kita baca dengan mengenal Allah, dengan kita kenal Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kita nak rasa Allah sayang kita. Hari ni kita rasa tak Allah sayang kita? Kita tak rasa Allah sayang kita. Sebab itu kita boleh buat macam-macam yang Allah tak suka, kan? Kita lalai kat dia, nak sebut nama dia pun susah. Ya, sebab tu az-zikr, zikrullah itu sebenarnya ialah latihan untuk kita tawajuh kepada Allah. Latihan untuk kita bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah. Saya nak galakkan tuan-tuan cuba baca selain daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Kemudian bila kita baca la ilaha illallah tu, kita baca, kita nak rasa. Kita tengok pokok, tidak ada yang jadikan pokok melainkan Allah, tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah, tidak ada menjadikan yang berkuasa melainkan Allah, tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah. Semua tu la ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki, Ar-Razak, melainkan Allah. La ilaha illallah. Jadi bila kita membaca la ilaha illallah tu, hati kita bertawajuh, hati kita menghadap kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang berlaku illallah melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan kehendak Allah, kudrah iradah Allah. Ini perkara yang kita nak kena rasa. Jadi kemudian kita tambah lagi. Bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dah banyak 1000 kali satu hari tu. 1000 kali satu hari tu. Kita tambah pula, kan? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Baca ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Jadi apa yang kita nak hadapkan ni? Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, kan? Dalam hati kita, hidupkan aku, kuatkan aku. Ya Qayyum, yang Maha berdiri dengan sendirinya, yang Maha berkuasa, Maha memelihara, Maha mulia. Maka muliakanlah aku, hidupkanlah aku, macam itu, kan? Tingkatkan kekuatan aku, kemampuan aku. Tak payah minta, kita cuma baca je ya Hayyu ya Qayyum. Tapi ya Hayyu ya Qayyum tu akan membawa makna seolah-olahnya kita minta ke Allah, ya Allah, hidupkan aku, ya Allah, beri kekuatan pada aku, ya Allah, berikan manfaat pada aku, ya Allah, mudahkan urusan aku, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan Engkau. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Jadi selepas daripada la ilaha illallah, banyakkan ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Kurang-kurangnya 40 kali sebelum subuh masuk. Maknanya sama ada sebelum fajar masuk ataupun selepas azan, antara azan dengan iqamah. Azan dengan iqamah tu ada solat sunat. Solat sunat baca ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta 40 kali. Saya sebutlah sebelum ni.
Ya. Macam mana? Kita ada penonton. Hari ni kita ada penonton. Apa sunat Isra' tu? Sunat Isra' boleh juga. Boleh. Macam terbit. Lepas daripada kita sebelum solat Isra', kita boleh baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kalau boleh sebelum iqamah. Sebelum iqamah kalau boleh. Sembahyang subuh. Baik. Jadi ada juga orang yang baca, dia tak mampu baca masa tu sebab mungkin iqamah dia cepat. Kan, bila dah kena injek, semua cepatlah, laju je kan. Lepas kawan terus semayang kan, cepat. Sebab nak tutup masjid, cepat-cepat. Ni tak di Bilal mana-mana lah, bukan Bilal kampung ni lah. Kampung ni bagus kan. Saya kat kampung ni. Kampung orang kan. Jadi nak sebut kat sini, bila tak sempat ada yang baca masa duha. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baca 40 kali. Dia buat solat duha, ada seorang ni kawan sahabat kita ni, dia buat solat duha pada masa tu, Allah izin, and apa yang berlaku ialah kan, ini masa bulan puasa ni kan, bulan puasa. Ada orang telefon malam yang ke 20-an lah, 10 terakhir, Allah izin dia jumpa dengan Lailatul Qadar. Dia jumpa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu orang lain nampak biasa, hujan lah, biasa-biasa ni. Orang lain nampak malam Lailatul Qadar tu biasa je. Ada yang ngantuk, ada yang kenyang sangat, ada yang tidur banyak, dan macam-macam lah. Ada yang juga semayang pun ada. Kan dia nampak lain. Malam Lailatul Qadar, malam ke-27 Ramadan 2 tahun lepas. Lebih kurang itulah, malam 27 ke berapa saya pun kan, tak berapa ingat sangat malam tu kan. Dia telefon saya menangis. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya amalkan ya Hayyu ya Qayyum, itulah yang saya amalkan, dia kata. Dia minta, dia kata Allah izin boleh nampak Lailatul Qadar. Dia jumpa malam Lailatul Qadar. Bukan sahaja dia nampak tanda-tanda besar malam Lailatul Qadar tu, tapi dia boleh bangun malam, dia boleh beramal, boleh berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini zikir-zikir ni Allah akan bagilah. Apa yang dia nak bagi tu dia akan bagilah, kita amalkan je. Jadi maknanya buatlah lepas duha pun tak apa. Nak buat mana masa bila pun boleh. Sebab ni sunnah. Boleh buat, tapi sebaik-baiknya antara iqamah dan antara azan subuh dan iqamah subuh, antara tu yang terbaiklah. Baca tu. Tak payah doa pun tak apa. Ustaz, saya nak doa boleh tak? Saya nak doa apa-apa. Nak doa boleh. Tapi tak payah doa pun tak apa. Kita serah ke Allah. Allah akan selesaikan masalah kita. InsyaAllah. Jadi inilah hakikat zikrullah. Zikrullah ni maknanya, yang kita kata solatul daim itu, solat di luar daripada solat yang asal, yang solat kita tu, ialah kita sentiasa menghadapkan hati kita. Hati kita menghadap Allah. Jadi bila hati menghadap Allah, kita melihat kebesaran Allah. Jangan lagi nampak pokok. Tengok pokok, nampak pokok je. Itu macam lembu. Lembu pun sama, tengok pokok, nampak pokok. Kambing pun sama. Jangan jadi lembu dan kambing. Jadi orang beriman. Orang beriman apa? Melihat pokok, dia melihat yang menjadikan pokok. Kan? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Wahai Allah yang menghidupkan pokok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati dia menghadap Allah. Hati dia menghadap Allah. Dia menghadap Allah, dia merasa bahawa itu kekuasaan Allah. Allah yang jadikan, Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Allah Al-Qahar, Allah Maha Perkasa. Kan? Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jadi dia menghadap Allah. Jadi disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka hati dia lama-lama akan mula boleh menghitung, boleh menghisap, boleh mengenal af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah. Ini latihan. Sebab ada orang tanya soalan, macam mana cara kita nak sampai kepada Allah ni, macam mana nak takarub kepada Allah. Kita tak akan takarub kepada Allah, kita tidak akan sampai kepada Allah kan, kalau kita tidak mengenal Allah. Hakikat kenal itu ialah bergerak menuju kepada Allah. Itu hakikat. Makrifat, bila kita kenal Allah, kita sedang menuju kepada Allah, mendekati Allah, takarub kan. Hakikat makrifat, sampai penegak kita wusul. Maknanya kita menjadi al-wasil, orang yang sampai kepada Allah.
Ni hakikat dia. Kalau kita sekadar zikir kosong aja, ni kebanyakan orang tarikat dia banyak baca zikir sampai 100,000 kali dia baca. Tapi tak kenal Allah. Lepas dia baca zikir, tengok cerita Hindustan, hilang zikir dia. Habis. Kenapa? Tak kenal Allah. Kan? Tengok benda lain dia suka pula, benda yang Allah tak suka. Jadi kita nak kena rasa begitu. Jadi sebab itulah bila kita kata di mana tanda bahawa kita telah pun bertawajuh kepada Allah dalam sembahyang, di luar sembahyang. Setelah menghadap Allah, hati kita rasa kehebatan Allah. Rasa kebesaran Allah. Kita rasa kebesaran Allah tu maknanya hati kita dah mula menghadap Allah. Kita dah mula fokus pada Allah. Salah satunya kita rasa kebesaran Allah. Kita tak nampak dah makhluk. Makhluk ada, kita nampak fizikal. Nampaklah ayam tu, nampaklah pokok tu. Kita kata nampaklah langit tu, nampak semua. Tapi hati kita rasa di sebalik ayam tu, di sebalik pokok tu, di sebalik langit tu, kita rasa kehebatan Allah. Bila kita dah mula merasai kehebatan Allah, maka itu latihan. Latihan hati kita dah mula melihat, mula bertawajuh menghadap Allah. Jadi dalam sembahyang pun kita akan khusyuk. Akan khusyuk. Sebab yang mula-mula sekali tawajuh dulu, menghadap Allah dulu. Ini latihan. Kemudian bila kita dah mula merasai itu, peringkat kedua dah rasa kebesaran Allah tak cukup. Ada orang dipuji kebesaran Allah macam orang putih. Orang putih ada satu agama. Apa nama agama saya pun tak ingat. Banyak sangat agama kat dunia ni. Tak ingat dah. Dia duduk ramai-ramai antara sebelum asar, dah matahari dah tak kurang sikit panasnya. Dia duduk baring atas padang. Padang ke atau mana-mana, kelab golf ke mana, dia baring tengok langit, tengok pokok sebagainya. Kemudian dia kata, wah cantiknya the greatness of creation, kan, keindahan penciptaan yang ada alam ini. Dia menikmati. Jadi cara dia sembahyang macam mana? Cara dia sembahyang, dia melihat pokok, dia rasa wah hebat pokok ni, maknanya Tuhan yang mencipta. Macam itu je. Ada tak manusia macam tu? Ada juga. Ada agama yang kat Amerika banyak. Apa namanya saya tak ingat. Siapa yang ingat tolong tulis kat sini. Dia tengok langit, dia tengok laut, dia menikmati keindahan alam ni, dia appreciate, kan, the beauty of the environment, the beauty of the world, dia appreciate keindahan dunia ni, dan kemudian dia pun hati dia tenang. Kenapa? Dia merasakan kewujudan Tuhan. Tapi dia tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Sebab tak ada Islam, tak kenal Tuhan. Tapi hati dia cukup dengan merasai kebesaran Tuhan pun dah memberi ketenangan. Ini orang kafir. Ini bukan orang yang sebut la ilaha illallah. Apalagi kita kalau ada la ilaha illallah. Bukan tenang, Allah bagi kekuatan. Jadi sebab tu kita hari ini, hati kita mula merasai, bertawajuh kepada Allah tadi. Bila kita dah mula merasai, boleh mengesan akan kebesaran Allah. Kita mengesan kebesaran Allah, tengok. Tapi tak cukup. Lepas kita merasai kebesaran Allah, kita akan merasai kekerilan. Kita tengok pula diri kita balik. Kita rasa kita ni hamba, aku ni hamba je, aku ni manusia biasa. Maka tidak ada dah rasa bangga. Aku ada PhD, aku ilmu tinggi, aku masuk universiti, aku kaya, aku anak raja, aku anak sultan, aku agung. Tak rasa dah. Tak rasa dah. Kenapa? Bila dia merasai kebesaran, bertawajuh kepada Allah tadi, menghadap Allah. Jadi salatul daim membawa apa yang reflect dalam sembahyang. Bukan bahai. Bahai lain. Bahai dia mengaku Islam juga. Jadi nak sebut kat sini, apabila kita melihat kebesaran Allah, bukan automatik, kita kena latih juga. Kita nak rasa kekerdilan kita. Rendah diri kita, kelemahan kita. Kita nak kena rasa ni di hadapan Allah. Hati. Jangan jadi Jabariyah macam mana? Ni akidah salah, sesat. Apa Jabariyah ni? Dia kata kita ni semua di bawah Allah, kita tak payah buat apa-apa, duduk tak payah berusaha. Nak makan pun bagi minta orang makan. Itu Jabariyah, salah. Allah SWT memerintahkan kita merasainya. Tetapi amalan fizikal kena usaha. Kena bekerja, kena belajar, kena buat apa yang sepatutnya. Tapi hati kita rasa kita hina. Kita bekerja dengan kuasa Allah. Allah bagi kuasa kat kita. Allah bagi kekuatan kita. Kita rasa itu.
Ini Allah bagi kekuatan, Allah bagi kepandaian kita. Kita rasa, maka kita tawaduk kepada Allah. Maka timbul perasaan apa? Kita rasa paling tinggi sekali seorang hamba. Setelah dia merasai kebesaran Allah tadi, dia merasai rendah diri pada Allah, maka dia rasa amat memerlukan Allah. Maka dia membaca Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad. Bukan Ustaz Abdul Samad, bukan. Kita kenal Ustaz Abdul Samad kan. Ya Samad ni maknanya kan Allah kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad kan. Apa as-samad ni? As-samad ni Allah tempat bergantung segala makhluk. Maka kita berlepaskan diri kita daripada pergantungan pada makhluk. Kita berlepas diri kita daripada pergantungan pada kekuatan kita, kepada pemikiran kita, akal ilmu kita, pada kekayaan kita, pada keturunan kita. Kita berlepaskan diri daripada makhluk, kita bergantung hanya pada Allah. Hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadaruk timbul di dalam kehidupan kita. Ini salatul daim, dia bermula dengan tawajuh. Tawajuh ni kita menghadapkan hati kita kepada Allah. Dan apabila kita menghadapkan hati kita kepada Allah, maka timbullah kita rasa, selepas daripada rasa kebesaran Allah, kita rasa kita amat memerlukan Allah. Kita nak makan tu bismillah. Kenapa bismillah? Sebab bukan Nabi suruh lagi tak. Memang Nabi suruh baca bismillahirrahmanirrahim, sunnah kan. Ini bukan sunat lagi dah. Jadi wajib pada kita. Kita nak menghargai, menghormati, memuliakan, mengagungkan Allah. Bismillah, dengan nama Allah aku makan apa yang kau bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Dia jadi macam itu dah. Sebab tu Nabi SAW bila minum, setiap kali minum bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Dia nak makan bismillah. Yang kita tahu mula-mula je baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan bismillah. Raihan kan nyanyi kan. Dimulakan dengan bismillah kan. Kita ingat mula-mula tak. Setiap apa yang kita lakukan, kita merasai kebesaran Allah. Ini orang yang tadaruk. Orang yang memaksimalkan rasa keperluan kepada Allah. Ini salatul daim. Bila hakikat ni berjalan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi seorang yang sentiasa berubudiah kepada Allah. Barulah kita boleh amalkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baru kita boleh mengamalkan ayat tersebut. Jadi ini perkara yang kita nak kena rasa. Dan kemudian dengan kita mengagungkan Allah, ta'zim disebut. At-ta'zim. Kita mengagungkan Allah tadi, maka akan lahirlah kesudahan itu, kekuatan. Bukan kelemahan, kekuatan tadaruk. Tadaruk ni kita fakir. Kita rasa diri kita perlukan Allah. Jadi kalau kita cakap kan, orang motivasi kita apa? Kalau kita rasa kita fakir, kita tak boleh buat apa yang kita nak buat. Diri kita dah rendah, rasa rendah kan. Tu salah tu. Itu fahaman syirik. Sebab tu dia kata saya boleh, Malaysia boleh, saya boleh. Tidak ada perkataan insya-Allah langsung. Saya boleh ke saya? Kalau Allah tak izin dapat ke? Tak dapat. Allah izin baru dapat. Jadi bila kata saya boleh, ini motivasi. Saya boleh. Itu orang barat motivasi, kita pinjam, kita ambil. Orang barat tak ada iman. Orang barat tidak mentauhidkan Allah. Saya dulu masih sekolah-sekolah pun saya boleh macam itu kan. Sebenarnya bukan boleh. Saya boleh, insya-Allah hati kita. Jadi tadaruk ini bukan membina kelemahan, bukan menjadikan kita lemah. Oh, saya lemah, saya ini hina. Tidak. Kita lemah di sisi Allah. Kita lemah, hina di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Di hadapan makhluk tak ada apa. Dajjal datang dengan tenteranya, dengan pasukan Amerika, gabung dengan China, gabung dengan Rusia, gabung dengan Israel. Dajjal datang dengan seluruh dunia nak hancurkan kita. Kita melihat sama aja, tak ada apa. Kenapa? Kerana kita rendah diri pada Allah. Allah yang maha kuat, yang maha hebat, Al-Qahar. Allah yang maha perkasa, Al-Jabbar. Allah yang maha menguasai. Kita tengok mereka tak ada apa. Kenapa tak ada apa? Sebab kita ni hamba sama dia. Kalau Allah izin sesuatu buruk berlaku pada kita, walaupun semua orang menghalang, kita kena juga. Itu yang kekuatan orang Islam. Inilah akidah yang dibawa oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berperang melawan dengan tentera musyrikin. 300 orang, 313 orang lawan 1000 lebih tentera Badar.
Mereka tak rasa orang tu kuat. Kalau rasa dia kuat, Khalid Walid lah tak pernah kalah dalam perang. Khalid Walid. Khalid Walid adalah dalam tim musyrikin. Dia nampak kan, dengan tentera berkudanya, dengan tentera untanya. Orang Islam 8 bilah pedang aja. 313 orang, yang ada pedang 8 orang je. Lain cuma pakai pelepah tamah. Kan? Kalau katakan kita tidak ada akidah merasai kebesaran Allah, kekuatan Allah, pergantungan pada Allah tadi, kerendahan diri, tawaduk dan tadaruk pada Allah, tak berani nak lawan manusia. Tapi oleh kerana bila dia bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, kekuatan kita disandarkan kepada kekuatan Allah, kehebatan kita disandarkan kepada kehebatan Allah, maka pada ketika itu orang beriman tengok tentera-tentera musyrikin tak ada rasa takut pun. Walaupun yang dibawa pelepah tamah je. Pelepah tamah nak lawan dengan M16 boleh lah. Kan? Kalau kita bayangkan hari ni lah. Kan? Batu-batu anak-anak di apa namanya di Palestin baling batu je. Kan, baling batu je nak lawan dengan tentera-tentera Israel yang penuh dengan senjata. Kan, mana nak lawan? Tapi mereka berani. Kenapa berani? Mereka ada Allah dalam hatinya. Dia rasa rendah diri pada Allah menyebabkan dia rasa mulia. Dia tak takut. Kalau mati bukan orang bukan Dajjal yang bunuh dia. Bukan tentera yang bunuh dia, tak. Allah yang ambil nyawa dia, ajal. Dia tak tahu, dia tak yakin dengan orang lain, dia yakin dengan Allah. Jadi tadaruk kepada Allah ni, merendahkan diri, memerlukan Allah tadi, menyebabkan seorang tu berani luar biasa. Menyebabkan seorang tu progresif luar biasa. Boleh berniaga, boleh berusaha kerana dia ada Allah. Tapi bila tidak ada Allah dalam diri dia, dia gantung dengan dia bergantung dengan ilmu dia bergantung dengan kawan-kawan dia bergantung dengan makhluk, maka dia tak boleh ke mana-mana. Ini perbezaan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, jangan kita rasa bila kita rasa hina depan Allah, kita hina selama-lamanya. Tak. Hina depan Allah membina kekuatan kita dengan makhluk. Kita tak takut dengan makhluk. Kita tak bimbang dengan makhluk. Makhluk ancam. Kata seorang menteri, kan, kita akan susahkan siapa yang tak ambil vaksin. Kita akan kejar dia sampai ke lubang cacing. Adalah menteri itu kata, tak sebut nama, semua orang tahu dah. Kenapa? Dia Tuhan ke? Dia Tuhan ke? Jadi ada di kalangan cikgu-cikgu kita apa? Menangis. Telefon saya, ustaz, dia kata, macam mana ustaz nak buat? Menteri dah kata macam gini, saya dah dapat surat ni, nak kena berhenti kerja. Saya tanya dengan dia, menteri yang bagi kita gaji ke Allah yang bagi kita gaji? Menteri yang bagi rezeki ke Allah bagi rezeki? Kita rasa tak kita dianiaya? Rasa dianiaya. Kalau hanya doalah ke Allah. Allah ada. Allah akan nak suruh dia apa? Putus dari kepala dia. Doalah. Kita dah kena aniaya. Kalau Allah bagi, putus kepala dia. Jangan bergantung dengan dia, takut dengan makhluk. Buat apa? Ni kita nampak. Orang yang tadaruk pada Allah, orang yang rendahkan diri kepada Allah, tawaduk, dan kemudian rasa memerlukan Allah, dia tak takut. Sebab dia ada Allah. Dia ada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang beriman. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka bila dia telah berazam, dia akan bergantung kepada Allah. Innallaha ma'al mutawakkilin. Dan Allah bersama-sama dengan orang yang bertawakal padanya. Allah ada bersama kita, tak takut apa. Tapi oleh kerana hati kita tidak menghadap Allah, tidak bertawajuh kepada Allah, walaupun kita duduk berzikir, walaupun kita sebut nama dia, walaupun kita sebut Ismul Azam, nama Allah yang mulia, yang agung, tapi kita tidak menghadap Allah. Macam kita kata macam inilah, kita cakap dengan orang, kita membelakangkan orang tu. Orang tu ada kat belakang kita, kita cakap dengan dia. Apa rasa orang tu? Kita nak minta duit kat dia, kita nak minta bantuan kat dia. Kata, tuanku, kan, saya nak minta bantuan, tolonglah bagi saya duit, saya nak pergi hospital, nak jaga kesihatan saya. Tapi kita belakang dengan tuanku kat belakang kita. Agak-agak tuanku kata apa? Kalau Johor dia akan sepak lah. Kalau Johor lah, orang Johor ni komando sikit kan, dia sepak lah. Kurang ajar punya rakyat, pam dia bagi. Kita minta ke Allah, kita berzikir pada Allah, kita doa pada Allah, tapi hati kita bertawajuh kepada makhluk. Hati kita menghadap makhluk, tak mengenal Allah. Jadi Allah nak bagi tak? Allah bagi kalau dia nak bagi. Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita lah tak kenal Allah. Kita lah tak dekat dengan dia, kita rugilah.
Jadi kita tidak meningkat. Ini disebut at-tawajuh tadi. Jadi bila kita dah mula latih diri kita dengan zikir. Sebab zikir ni benda yang wajib kepada mereka yang nak kenal Allah. Yang nak kenal Allah wajib zikir. Zikir ni apa? Zikir ni mengingati Allah. Dia mengingati Allah ni, hakikat mengingati Allah bukan sekadar ingat macam itu. Tapi kita bermula dengan fokus, kita bertawajuh, kita menghadap Allah. Apa maksud menghadap Allah? Saya ulang lagi sekali. Menghadap Allah ni maknanya kita mula melihat dengan mata hati kita. Kalau tengok pokok, jangan nampak pokok. Semata-mata nampak pokok. Pokok rambutan ni sedap ni, rambutan gading, rambutan kuning. Nampak atu je. Sedap ada buah je. Kita tak nampak yang menjadikan pokok. Kita tak nampak yang berkuasa, yang menghidupkan pokok. Ya Hayyu, Allah Al-Hayyu. Allah yang maha hidup, yang menghidupkan pokok. Tak nampak, tak kenal Tuhan. Walaupun kita melihat keindahan, kekuasaan, kemuliaan dia. Ini zikir maknanya bukan sekadar kita sebut subhanallah, subhanallah. Tapi kita nak menghadap. Sebab tu kita kena ada ilmu. Untuk nak kenal Allah ni kena ada ilmu. Apa ilmu dia? Senang aja. Tak susah. Tengok nama-nama Allah, tengok makna dia, renung keliling kita, tengok yang mana satu. Oh kena, oh ni. Kita pergi dekat balai polis. Balai polis susah sangat, susah nak pergi. Kita pergi tak boleh masuk dia terus. Kita pergi kat mana? Pergi dekat luar bank lah, bukan dalam bank. Dalam nak kena 2 dos, luar bank. Luar bank tengok ada apa? Ada kamera CCTV. Bank, orang takut rompak kan, kena rompak lah kamera CCTV mana-mana tempat kan. Tengok apa yang ada kat CCTV tu. Ada orang yang memerhati kita. Kalau kita agak-agak mencurigakan, tiba-tiba buat parang mesti kamera tu ikut kita mana pergi. Ikut sebab kita buat parang. Bagi bank buat parang, apalagi pergi bank buat M16, lagi dia ikut tengok kan. Jadi bila tengok kamera, contohnya kita tengok kamera, oh ada orang perhatikan aku ya rupanya, kita pun teringat sifat Allah Ar-Raqib. Apa Ar-Raqib? Ar-Raqib tu apa? Allah yang maha mengawasi. Jadi Allah tak perlukan CCTV nak tengok kita, tapi Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Jadi zikir. Kita tengok CCTV itu, teringat Allah Ar-Raqib. Kita berkata ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib. Jadi kita mula kenal Allah. Kenal apa? Allah Ar-Raqib. Bila kita buat satu kebaikan, nikmat, Allah bagi kita apa? Tiba-tiba orang hadiahkan kita satu hadiah yang best kan? Atau tiba-tiba dapat bonus. Kita buat kerja ni berapa bulan ni kan? Mata pun tak nampak lah, 16 bulan 16 bulan cik mata itu kau 16 bulan ni tengah bulan tak ada gaji. Tiba-tiba bos kita beritahu kan, Man, sini kejap. Kenapa? Oh, dia kerana kamu ni kerja rajin. Hari ni aku bagi bonus. Kami bagi bonus. Apa dia? Sebulan gaji. Oh, sebulan gaji dapat. Alhamdulillah. Kita teringat Allah. Maknanya hati kita bertawajuh dengan Allah. Yang bagi itu bos. Bos yang bagi allowance. Tapi kita kata, ni Ar-Razak. Allah bagi rezeki. Kita pun cakap, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Kita puji Allah. Sebut nama Allah. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Allah yang maha memberi rezeki. Allah maha memberi rezeki. Jadi kita rasa beri rezeki pada Allah. Sebut Ya Razak, Ya Razak. Baru hati kita akan kenal Allah. Baru hati kita akan kenal Allah. Jadi apabila berlaku sesuatu kepada kita, bila kita dah belajar nama-nama Allah apa dia, kita sebut nama dia, hati kita. Jadi hati kita lama-lama akan melihat sesuatu dengan pandangan basirah, dengan pandangan mata hati. Kita tak nampak dah. Oh, yang bagi ni bos. Thank you best, thank you bos. I love you bos. Macam tu kan. Thank you bos. Hooray ke apa? Yahoo ke? Sebutlah macam-macam. Kita nampak bos yang bagi kita allowance. Kita tak nampak Allah Ar-Razak. Allah Ar-Razak. Allah yang bagi. Kalau Allah tak lembutkan hati bos, tak bagi dia. Baik dia bagi kat anak dia, tapi dia bagi kat kita kan. Kenapa? Allah lembutkan hati dia. Tengok tu Man tu, bagus dia kerja. Bagus dia tengok. Tersentuh hati dia. Dia bagi, Man sini Man. Mari sini Man. Kenapa? Ni aku hari nak bagi kau allowance sebulan gaji. Kenapa bos? Saja hati aku rasa tengok kau ni rasa tenang ya. Jadi yang bagi siapa? Bukan dia, Allah yang bagi melalui bos. Kadang-kadang tak melalui bos. Masuk dekat supermarket. Supermarket apa? Supermarket Novex nama dia. Novex supermarket kan. Supermarket tak ada dos, 2 dos tak ada. Novex supermarket. Besar. Kan? Masuk tanpa dos. Siapa tak ada dos, tak ada, semua boleh masuk semua. Masuk. Ting bunyi lonceng. Ting kan. Kenapa? Oh, datang orang semua bawa belon apa semua. Tahniah, kamu memenang pengunjung ke 1 juta. Seluruh Malaysia ni dikira-kira kita ni yang 1 juta ke 1 juta.
Pelanggan yang ke-1 juta dapat hadiah, tengok apa dia? RM20,000. Kan? Siapa yang bagi? Novax punya supermarket bagi ke? Tak. Allah yang bagi. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Kita pun sebut nama Ya Razak dengan sepenuh hati kita. Sepenuh hati kita, kita rasa Allah bagi. Ini tawajuh. Bertawajuh kepada Allah ni, hati kita mula sensitif. Mula kita rasa bahawa segala yang berlaku ni adalah dengan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah. Best nama supermarket tu Ustaz. Best. Novax Supermarket. Cuba buat. Novax Supermarket. Ataupun nak namakan apa pun. Novax Clinic kan. Apa-apalah. Jadi nak sebut kat sini. Bila latihan bertawajuh itu bermula, maka kita pun mula berjalan. Ini solatul daim, kita bawa roh yang ada dalam solat biasa ke dalam solat kita ni. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak kena rasa. Kemudian selepas itu, maka akan lahirlah satu perasaan, kita rendah diri ke Allah, kita pun mula minta Allah. Ini disebut tawaduk dan tadaruk. Jadi bertawajuh pada Allah akan melahirkan sifat-sifat ni. Ini antara banyak lagi lah. Baik. Kemudian yang ketiga, kita bincang semalam. Saya masih bincang dengan benda semalam. Iaitu akan berlaku satu perasaan. Apa dia? Malu ke Allah. Bila kita menghadap Allah ni, malulah. Kenapa? Sebab Allah tengok apa yang ada kat kita dalam dan luar. Kan? Kalau kita pandai, kita jumpa dengan seorang, dia pakai cermin mata. Pakai cermin mata. Seorang tu pakai cermin mata. Cermin mata ni cermin mata X-ray. Dia boleh tengok dalam luar. Pakai baju pun nampak dalam juga kan. Malu tak kita? Malu lah, tutup kita kan. Malulah. Allah akan melihat segala kelemahan kita. Allah akan melihat segala dosa kita. Allah melihat segala kehinaan, keaiban kita. Allah akan lihat semua. Jadi bila kita menghadap Allah, kita dah mula rasa, aku rupanya berdepan dengan Allah. Aku berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada kita apa lahir daripada hati kita? Malu, ya Allah, Engkau bagi aku makan, Engkau bagi aku minum, Engkau bagi aku rezeki, Engkau bagi aku semua, ya Allah. Tapi aku masih buat dosa kat Engkau. Masih buat benda-benda yang Engkau tak suka. Ya Allah, maka malu. Bila sampai waktu malu, maka apa reaksinya? Apa reaksinya? Reaksinya kita pun melakukan proses yang disebut mu'alajah al-uyub. Jadi solatul daim berlaku juga proses taubat. Taubat. Apa taubatnya? Taubatnya ialah kita merawat. Mu'alajah ni maknanya merawat. Merawat al-uyub, merawat keaiban. Jadi masa tu bila dah kenal Allah, bila dah rasa kebesaran Allah, bila dah mula tunduk pada Allah, bila tadaruk, merasa memerlukan Allah, kemudian lepas tu kita akan merasa apa? Kita akan merasa nak apa? Nak memperbaiki diri kita. Apa lemah kita? Kita tengok, rupanya mata aku ni aku guna untuk semua benda. Yang halal pun dia, yang haram pun dia. Halam kan nama dia. Mata ni halam, bukan lagi mata yang halal. Mata yang tengok halal, mata tengok haram. Halam kan. Telinga kita pun ada mendengar yang haram. Lidah kita cakap ngumpat-ngumpat orang. Kan, fitnah orang. Jadi hati kita pun ada benda yang tak elok. Jadi kita mu'alajah. Jadi di dalam solatul daim, dalam perjalanan kita untuk melaksanakan solatul daim, prosesnya ialah proses kita mengenal kelemahan kita. Maka kita pun merawat satu-satu. Dan macam mana nak mulakan, kita dah sebut semalam. Contohnya bagaimana yang digambarkan, kita mula dengan nak bertaubat ni, kita mula dengan duduk seorang-seorang. Duduk hening, duduk seorang-seorang. Mula-mula kita kena kenal diri kita. Masa bila kita paling banyak buat dosa? Masa bila kita paling banyak buat lalai? Kalau orang suka main game, masa tengah main game. Kalau main game, tengah main game, masa tu dia lalai. Jadi apabila kita tahu masa bila kita banyak buat dosa, banyak lalai, maka masa tu kita duduk diam. Kita pilih untuk diam. Diam dulu. Duduk diam. Nak berzikir pun boleh, tak nak zikir pun tak apa. Duduk diam je. Duduk diam. Kemudian kita fikir apa? Kita fikir apa yang mendesak dalam hati kita. Rupa-rupanya baru kita perasan, dalam hati kita, nafsu kita ni kuat. Nafsu nak buat dosa. Nafsu nak mengumpat orang. Nafsu nak fitnah orang. Nafsu nak menjadikan seseorang tu
kan, lalai dan sebagainya. Jadi bila kita tengok yang itu, maka kita meneliti hati kita. Tuan-tuan perempuan, tengok hati kita ni yang mana banyak, yang ma'ruf banyak ke, yang baik banyak ke, atau yang mungkar banyak. Kadang-kadang kita baik masa semayang je. Masa semayang aja kita okey, tutup aurat semua, lepas semayang buka semua. Kadang-kadang lah. Ni tidak kena mengena dengan siapa-siapa yang ada. Ramai penonton lagi ni. Orang kampung lah. Ramai penonton, makcik-makcik ada. Anak-anak kecil pun ada, tengah main game tak jadi main game lah. Bila kena tegur main game tu ada buka main game kan. Semua ada. Jadi yang pertama sekali, bila kita nak buat maksiat, kita nak melakukan, kita dalam keadaan solatul daim, kita dalam keadaan nak melakukan solat tadi, maka kita duduk diam. Kita pilih tak nak buat apa. Tak nak buat apa. Kemudian kita akan tengok dalam hati kita, kita tutup mata pun tak apa. Tutup mata, relax, sedut nafas, sebagainya. Kita tengok. Desakan mungkar kuat ke, desakan ma'ruf kuat. Yang mana kuat? Yang mana kuat? Kalau yang desak tu mungkar, kita cepat-cepat minta tolong Allah. Minta tolong Allah. Da'i tak apa, dah masuk kamera da'i betul. Ada seorang namanya Da'i. Anaknya. Nama Da'i. Ya, Da'i ya. Da'i namanya Da'i. Orang kampung. Orang kampung sini Tapi tak boleh sebut nama kampung. Nanti ada hantar Israel hantar bom kat sini nanti kan. Tak boleh sebut. Tapi dekat dengan Melaka lah kan, dekat Melaka. Jadi nak sebut kat sini kan, apabila kita mula melihat hati kita, kita mula mengenal hati kita, maka baru kita boleh betulkan hati kita. Baru kita boleh betulkan hati kita. Kalau tak boleh betul, kita tak tahu salah kita apa. Kita ikut aja apa perangai kita tu. Kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Takutlah Allah. Wahai orang beriman, takutlah Allah. Ada orang tanya, di mana tu? Ini tak boleh cakap rahsia. Nanti kena bom kan. Nanti kena bom ni. Tapi sebelah ni ada bendera Palestin besar. Kat sebelah ni. Allah firman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri itu memerhatikan, meneliti, muhasabah. Apakah yang akan diperbuat untuk esok? Maknanya untuk masa depan ni, untuk kita ke akhirat nanti kita nak bawa apa? Kita nak bawa apa kat sana? Nak bawa makanan yang haram? Nak bawa makanan yang halal? Kita nak bawa apa? Jadi Allah seperti wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang nak buat pada esok? Wattaqullah, takutlah Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maha halus pengetahuannya. Al-khabirun, Maha halus pengetahuannya terhadap apa yang kamu perbuat. Jadi kita nak kena rasa tentang muhasabah. Jadi kalau kita nak buat jahat tu, jangan buat dulu. Kan? Kita tengah solat, aku tengah solat. Sebab tu Nabi galakkan kita berwuduk. Sentiasa berwuduk, sentiasa ada semayang. Kalau kita ada penyakit tak apalah, kentut aja kan, nasi kentut je. Tapi kalau kentut pun boleh lagi. Kita ambil semayang ikut Imam Hanifah, Abu Hanifah. Dia kentut tak batal. Yang batal apa? Yang batal kalau perut dia bunyi kruk-kruk-kruk, itu batal. Tapi kalau Imam Syafi'i, perut bunyi kruk-kruk-kruk, macam mana kuat bunyi pun tak batal. Tapi kalau kentut batal. Tak apalah. Sentiasa berwuduk. Sentiasa ada air sembahyang. Kenapa? Bila kita ada sembahyang, kekuatan kita nak lawan maksiat tu kuat. Kekuatan kita nak lawan sifat-sifat jahat kita kuat. Kekuatan kita tu Allah bagi dengan kebersihan diri kita itu. Wuduk daripada hadas kecil. Hadas besar lagi lah, kena mandilah. Hadas kecil. Jadi bila kita kuat dengan wuduk tadi, kita rasa kita masih lagi dalam suasana nak solat. Dan kita sedang melakukan solat tu daim, solat yang berterusan di luar daripada solat yang biasa. Maka ketika itu takkan aku nak maksiat. Takkan aku nak main game bagi mereka yang main game.
Takkan aku nak melihat sekian-sekian bagi mereka yang suka melihat yang haram. Jadi ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Apabila kita telah muhasabah, maka hendaklah kita memperkuatkan takwa kita. Allah amat mengetahui, amat halus pengetahuannya tentang apa yang kita lakukan tadi. Maka pada masa itu, apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan Allah? Kita pun meninggalkan maksiat. Sikit-sikitlah, tak apa. Kan? Kita tak boleh nak tinggalkan besar-besar, tinggal kecil-kecil. Buat yang mampu. Kan? Allah Maha Pengasih Penyayang. Allah Maha Pengampun. Jadi kita pun bermu'alajah. Tetapi untuk bermu'alajah ni, satu perkara yang penting ialah kita kena duduk, ada masa kita duduk diam diri. Saya minta tuan-tuan peruntukkan masa 5 minit, 10 minit, setengah jam, 1 jam, ikutlah. Duduk diam, fikir tentang apa sebenarnya yang ada dalam hati kita. Adakah yang ada dalam hati kita ni kekuatan iman ataupun kekuatan syaitan? Syaitan bisikan. Setengah-setengah orang dia sebut, kan, susahlah ustaz, nak ingat-ingat baik ni susah. Kan, setengah orang nak zikir pun payah. Kenapa nak payah zikir ni? Mana nak senang zikir? Kan, hati dia penuh dengan syirik. Dia percaya dengan jin. Dekat dia ada tangkal, ada azimat. Ada tangkal, ada azimat. Bila ada tangkal, ada azimat ni, dia percaya kat tangkal azimat dia. Jadi dia percaya dekat benda yang makhluk ni, maka Allah halang dia daripada melakukan sesuatu yang kuat. Terutamanya nak muhasabah. Susah muhasabah. Jadi sebab tu kita kena sentiasa. Dan kemudian selepas itu kita mulalah membuat satu proses. Kita pun bila mengenang, bila kita tengok, contohnya dalam hati kita ni ada apa? Ada perkataan-perkataan, ada benda yang nafsu, yang jahat tadi. Ataupun ada sesuatu yang tak elok kan. Maka kita pasrah pada Allah. Pasrah pada Allah. Apa maksud pasrah ni? Kita rendahkan diri kita, kita menyerah pada Allah. Menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun mula melakukan proses uzlah syu'uriyah. Kan, kita mengasingkan perasaan kita daripada maksiat tadi. Tengok maksiat kat luar. Orang buat maksiat. Kita pergi pejabat, geng-geng kita ni, geng baju kuning. Ataupun geng baju biru. Tak kira geng baju apa. Duduk situ. Kan, mari sini, mari sini kan. Apa ni? Kerja dia mengumpat dia. Kan, engkau tahu bos kita apa buat tadi? Engkau tahu tadi, so ngumpat kerja dia. Geng baju kuning, geng baju biru, ikutlah geng baju apa pun. Kita nampak tu. Kita melihat dengan mata hati kita. Apa mata hati kita? Kita melihat ada golongan bermotor di belakang. Baik biasalah kampung kan. Dengar tak? Boleh dengar Boleh dengar kan? Kita pakai mikrofon. Mikrofon masih ada bateri lagi. Kan? Jadi kita nak sebut kat sini, bila melihat maksiat, kita tahan diri kita. Kita tahan diri kita, kan? Kita sebut. Jadi sebelum berlaku maksiat tu, sebelum berlaku benda-benda mungkar tadi, kita dah persiapkan diri kita dengan pasrah kepada Allah. Nombor satu, macam nak pasrah pada Allah. Kan? Pasrah pada Allah SWT ni mula dengan kita minta ke Allah. Minta ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memberikan, untuk Allah, supaya Allah berikan kita kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kita boleh menjauhi mungkar dan maksiat tadi. InsyaAllah. Jadi ini kita nak kena rasa, kena rasa, dan kita kena proses dalam diri kita, kehidupan kita. Jadi itulah insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat itulah sikit sebanyak perkara yang kita cuba sambung daripada semalam. Perbincangan kita semalam berkenaan dengan tawajuh. Dan salah satu daripada adab, satu daripada proses latihan untuk kita membina kekuatan kita. Kekuatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita bertawajuh kepada Allah tadi, maka akan lahirlah kekuatan-kekuatan, merasai kebesaran Allah, merasai kehinaan kita, merasa kita perlu pada Allah, dan akhirnya kita akan pergi kepada mu'alajah. Mu'alajah ni maknanya kita merawat keaiban kita. InsyaAllah esok kita akan sambung kalau Allah izin, bagaimana proses kita untuk taqarrub ila Allah ma'aqal.
Kita mendekati Allah dengan hati kita. Ini salah satu daripada perkara yang ada dalam solat. Kadang kita tak perasan, kita sembahyang tu. Sebenarnya yang sembahyang ni ada dua. Satu fizikal, satu lagi yang dalam hati. Yang fizikal orang selalu okey, lepas. Kan? Yang hati kan tak lepas. Kenapa tak lepas? Kerana hati tak bertawajuh kepada Allah. Dan tak menghadap Allah. Yang kedua, hati tidak mendekati Allah. Dia mendekati hal lain. Macam sebut tadilah. Dan ada, memang ada. Baru-baru ni ada dalam perjumpaan di salah satu sisi, perjumpaan sisi di Selangor lah. Ada salah seorang daripada kawan-kawan sahabat kita bertanya, Ustaz, dia kata, saya dulu ada belajar ilmu kebal. Ilmu kebal. Jadi ilmu kebal tu, dia pergi, maksudnya dia budak-budak lah. Kemudian dia jumpa dengan seorang ni, orang tu pun suruh dia baca apa, entah adalah bacaan dia tu. Lepas tu dia pun tepuk dua kali ketika tepuk belakang ni. Tepuk kan. Tiba-tiba jadi kebal. Dia pun dia bawa parang tu nak potong apa namanya, kertas tu senang je, tajam lah maknanya. Dia potong kertas tu macam itu je kan. Dia tetak kan. Tak ada apa-apa. Dia herit kan. Dia heris tak ada apa-apa. Dia tetak tak ada apa. Macam cardboard dia kata. Saya mula-mula suspend juga. Tapi kan bila dia tetak kat dada saya, tak tembus, bagi lagi dia. Tetak sini pula, bagi sini tetak. Dan jadi ilmu kebal. Jadi bila saya balik rumah, dia kata, saya fikir balik. Kebal ni boleh tak boleh sampailah sekarang dah tua sikit lah. Dah 20-an lah, 30-an. Dulu belasan tahun. Dia kata, saya tak maulah, saya tak amal pun. Tapi lepas tu saya tanya, ada lagi kebal tu kan? Saya tak tahu, tak pernah try kan? Jadi tak apalah. Jadi macam mana nak keluarkan, nak buang. Jadi bila sebenarnya kebal ni, kalau ilmu yang sedemikian kan, selalunya ada jin. Selalunya ada jin. Yang dia tepuk tu, dia bagi jin dekat kita lah. Dia pinjam kejap. Jadi bila dia pukul dengan pedang, perang, benda parang tajam ni, jin tu yang tahan. Kita tak nampak lah jin tu. Kena tak kita, kena lah juga, sakit lah juga. Wallahualam macam mana dia tahan kan. Jadi nak sebut kat sini kan, kita tak mau guna jin. Kalau nak mengamalkan apa-apa, tak nak guna jin. Terus ke Allah. Minta ke Allah. Disebut ma'unah dan karamah. Ma'unah dan karamah ni maknanya kita tidak ada langsung pergantungan dengan makhluk. Memang Allah bagi terus. Allah bagi terus. Dan kemudian Allah bagi kita apa yang kita perlukan pada masa itu. Dia lebih tahu kan? Kita tak tahu. Jadi sebab tu kita nak kena rasa bagaimana kita nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih. Hati yang mentauhidkan Allah. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan bincang mengenai taqarrub ilallah ma'aqal. Iaitu kita mendekati Allah melalui hati, dengan hati kita. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan untuk kita bersama-sama esok. Esok hari apa? Khamis. Kalau diizinkan Allah, kita akan buat. Saya mungkin masih lagi ada di besok, mungkin ada di Melaka lagi. Saya ada di Melaka lagi. Jadi insyaAllah mungkin kita akan berada di luar lah macam ni lah kan. Ini di sebuah kampung ni. Ada ramai penonton-penonton. Satu orang mewakili 1000 orang kan. Berapa ribu ni kan. Jadi tak termasuk lagi yang kecil-kecil ni kan. Yang baby-baby pun ada kan. Macam-macam. Tapi tak boleh cakap kat mana saat lagi Israel datang. Sian dia. Ada bendera Palestin kat sini belakang ni. Semua angkat tangan. Semua duk angkat tangan datang. Orang kampung. InsyaAllah. Baik, insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama mendekatkan lagi diri kita dengan Allah. Minta maaf andainya apa yang saya cuba sampaikan tidak sampai. Sekadarnya lah kemampuan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita istiqamah dengan ikhlas di atas segala amalan kita. Tuan-tuan, saya minta cuba tengok kuliah-kuliah yang lepas. Kalau kita baru pertama kali supaya kita tengok balik sebab dia bersiri dan dia mempunyai tujuan kita bukan ilmu semata-mata, tujuan kita amal. Sebab akhir zaman ni apabila datang Dajjal nanti, tak lama dah Dajjal nak datang. Sebelum Dajjal akan ada bencana yang banyak, susah yang banyak. So kita perlu mempersiapkan iman kita, mempersiapkan amalan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan program kita ni sebahagian daripada persiapan itu insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita baca doa Rabitah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. فواسك اللهم رابطتها وادمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, lupa nak cakap, tolong doakan calon-calon yang boleh membawa kemenangan kepada Islam, kebaikan kepada rakyat menang pada pilihan raya negeri di Melaka. InsyaAllah mudah-mudahan satu sejarah akan terlakar. Budak kecil kalahkan orang tua. Tentera yang seorang-seorang kalahkan tentera yang berjuta-juta. Jadi kita doa supaya tentera Nabi Daud menang kali ini. Tentera Nabi Daud yang minoriti lah kan. InsyaAllah kita doa supaya gelombang perubahan membawa Malaysia kepada satu kekuatan yang baru insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.